Shut up. Okay, start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Zik. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah kepada viewers semua yang berada di sana. Hari ni hari Isnin, berapa bulan Tuan Zik? Hari ni 16. 16 November 2020. Okey, pagi ni lagi sekali kita berkesempatan untuk daripada diskusi Squad Haiti, di mana kami akan bersiaran setiap hari, iaitu Isnin sampai Jumaat daripada pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari, untuk berkongsi mengenai banyak perkara, terutama berkenaan takaful perlindungan, iaitu takaful am. Okey, sebelum saya mulakan, saya ingin bercerita tentang latar belakang. Okey, siapakah kami? Okey, kami adalah daripada syarikat Andalusia Tijarah Senyam Berhad yang terpampang di belakang ni. Kita punya logo lah, Andalusia Tijarah Senyam Berhad, yang telah beroperasi pada tahun lepas, Mac 2019. Okey, kenapa Andalusia Tijarah ni diwujudkan? Kami wujud kerana kami demand ataupun permintaan daripada jemaah, terutama daripada jemaah Andalusia Terbantuas lah, untuk pergi umrah, mengerjakan umrah, di mana mereka memerlukan satu perlindungan, iaitu perlindungan yang penting bila mereka keluar negara, perlindungan perjalanan. Okey, jadi kami dah beroperasi walaupun dah masuk setahun lebih lah, dah masuk 2 tahun. Jadi kepakaran kami memang dalam takaful am yang meliputi banyak produk, iaitu takaful perjalanan. Takaful perjalanan, kita ada fire takaful, kita ada SME Bizcare. SME Bizcare tu adalah takaful untuk yang melindungi perniagaan kita. Banyak jenis, iaitu daripada apa saja jenis perniagaan yang kita tak pernah terfikir selama ni. Sebenarnya ada takaful atau perlindungan yang kita boleh ambil. Dan yang paling sekarang ni, yang paling top lah, kami panggil masa musim PKP ni, banyak kenderaan yang memang tak bergerak pun. Jadi banyak klien-klien kami yang macam bila nak gerak tu baru tengok rotek saya mati. Lepas tu siapakah tempat untuk mereka mendapatkan bantuan cara yang menyeluruh? Tak payah, sebab kita kan PKPB, tak boleh keluar apa semua. Tapi dengan cara yang teknologi sekarang ni,
kita ada apa tu Puan Aziz, kita ada online service. Online service ni apa yang bagus dia? Kerana dia boleh reach kita, boleh sampai kepada kita insya-Allah 24 hours lah macam tu kalau kami tak tidur lah. Tapi dia memang boleh bukan saja tanya apa quotation untuk buat ke, tapi kami akan menyelesaikan masalah daripada mula nak coverage tu sampailah untuk bagi Rotex ke rumah anda, ke pintu rumah anda. Tak kira kami cover customer kami satu Malaysia, daripada Sabah Sarawak pun memang kadang terfikir kan Tuan Aziz, macam Sabah Sarawak tu berapa lama dapat, tapi based on pengalaman kami lah yang hantar ke Sabah Sarawak tu 1 hari dah dapat kan, 2 hari lah. 2 hari kes. Jadi yang ini kita panggil takaful kenderaan, iaitu Rotex Friend. Rotex Friend ni ialah yang sekarang ni kita punya yang ada dekat ni, dekat atas ni kalau nampak. Kat belah kiri kita. Ya, Rotex Friend. Itu ada nombor telefon, boleh contact kami, nombor tu 24 hours. Bila call je, kami akan respon. Itu adalah kita punya page, kita punya YouTube channel. Kami akan bersiaran setiap hari daripada pukul 9 pagi sampai daripada pukul 11 pagi sampai 12 tengah hari, itu Isnin sampai Jumaat, yang akan dikendalikan oleh siapa? Iaitu kita ada squad IT. Squad IT kami ni adalah tim kami yang masing-masing ada kepakaran masing-masing. Contohnya setiap hari Isnin kami ada Tuan Haziq yang pakar tentang motor kereta, bukan saja untuk renew lah, untuk dapatkan insurans atau road tax, tapi Tuan Haziq ni dia memang minat kereta sangat lah. Apa saja tanya pasal kereta dia akan boleh terangkan, boleh share kami kita semua. Sebab itu start daripada minggu lepas, dah 2 minggu lah Tuan Haziq dah bersiaran, bukan saja pagi ni setiap hari Isnin, tapi setiap petang, iaitu daripada pukul 5.30 sampai 6.30 ataupun 5 pukul 6, 1 jam lah petang tu. Kalau siapa peminat-peminat kereta boleh dengar live kami petang, live Tuan Haziq lah petang. Memang menakjubkan lah, sebab kita tak tahu pasal kereta, sejarah kereta macam mana hari Jumaat lepas. Perkenaan macam mana kereta, saya ingat sebab saya ni kurang sikit pasal kereta ni. Yang saya tahu Ferrari. Siapa nama tu owner dia? Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. So bila saya dengar tu memang sejarah Ferrari diwujudkan, memang kesian jugalah. Dia punya ada sedih dia, tapi kenapa dia memang very committed, very passionate about Ferrari hingga sekarang adanya nama. Tapi kita akan sebangga bila kita tahu sejarah-sejarah pasal kereta. Yang itu saja berkenaan dan okey, semua nak tahu kan kami, lokasi kami di mana? Okey, lokasi kami ni berada di Desa Pandan, iaitu di Wisma Andalusia Travel and Tours. Barisan ni ada barisan rumah kedai yang terdiri daripada, kita ada bin Daud yang mana untuk customer atau jemaah untuk pergi luar untuk mengerjakan umrah atau haji yang memerlukan keperluan untuk mengerjakan umrah. Lepas tu kita ada Andalusia Travel and Tours sendirilah untuk jemaah-jemaah untuk pergi mengerjakan umrah. Dan sekarang ni Andalusia Travel telah membuatkan promosi untuk zero cost deposit. Maksudnya untuk register dengan zero cost lah. Lepas tu kita bukan saja dalam unit kami ni, dalam kami punya shop lot ni, kami ada Andalusia Hijrah Exchange, iaitu syarikat money changer dan remittance yang viewers atau pelanggan kami boleh gunakan untuk pergi, untuk hantar duit kat mana. Sekarang ni popular lah untuk hantar ke Indonesia, bukan saja Indonesia tapi semua foreign countries kan. Macam Bangladesh, macam lagi apa, Bangladesh, Nepal, yang popular lah kat sini, Pakistan. Dan kita ada satu servis kita panggil MoneyGram yang cuma hantar 10 minit. 10 minit ni maksudnya apa? Hantar dari sini, tapi kat belah sana tu contohnya ke Thailand lah, kami ada customer Thailand, boleh dapat lepas 10 minit servis tu. Dan insya-Allah so far memang ini antara bisnes kami yang memang tengah macam kami buat lah untuk hantar duit ke luar negara tu. Okey. So sebelum tu kita kepada viewers yang baru join, kami ingin ucapkan terima kasih kerana jarah. Selamat bersiaran. Jadi kita ada Cik Bang Rano. Assalamualaikum. Okey, lepas tu kita ada Cik Miss Lia Saru. Lepas tu kita ada ni Puan Alia Ibrahim. Puan Alia Ibrahim. Okey. Lepas tu kita pun ada daripada Andalusia Cawangan Kelang dan Andalusia Cawangan Segamat. Okey, terima kasih kerana bersiaran kita lah. Minta share semua, lepas tu like lah kita punya video ni supaya nanti ramai lagi orang tahu. Sebab hari ni
tajuk dia sangat penting juga lah sebenarnya. Iaitu nanti kita contoh tajuk kemudian ya. Saya nak sambung balik yang kat sini kita ada apa lagi? Kita ada Andalusia Pharmacy. Pharmacy. So maksudnya kalau boleh beli barang secara online ya, sebab Andalusia Pharmacy selalu ada IG, FB yang ada buat promo tentang produk-produk semua through online je. Sekarang ni tak payah keluar rumah. Apa yang kita nak, what you Macam mana tu? pay you get dah macam tu. Apa kita payah kita What you pay you get lah. Dia dapat. Tak payah keluar rumah pun. Nak makan saya senang. Semua dah online. Gitu juga dengan servis kami. Servis Roadtax Insurance ni memang takaful ni memang orang tak tahu pun. Macam boleh ke? Sebenarnya memang customer kita bukan saja setakat untuk kita bila dia ambil perlindungan kita tu, kami akan ambil apa yang patut, apa yang cover, yang kita cerita yang apa yang dia sepatutnya ada, tak ada kan. Dia tak ada macam kita bagi just one touch yang just murah tu, bukan. Dia bukan konsep takaful ya. Konsep takaful ni adalah konsep untuk bayar certain harga dengan perlindungan yang sepatutnya kita dapat. Jadi mungkin orang tanya ada apa, kita ada takaful, kita ada mind changer, kita ada tempat holiday, kita ada farmasi, ada tak benda lain juga kan. Jadi kita ada satu lagi sebelah kita juga adalah Fix IT. Andalusia Fix It. Itu kalau macam siapa jemaah ke atau customer-customer kat luar sana nak buat urusan tentang printing buat design, apa anything. Pasal tu semua ada. So macam jadi kat sini Andalusia memang ada semua lah, saya cakap lah. Kita nak cakap benda tu lah sebenarnya. Alright. So ini pengarahan kami dan kepakaran kami memang dalam dua bidang lah. Satu mengenai penghantaran wang keluar negara, money changer dan remittance, dan kedua Andalusia Tijarah iaitu dalam bidang takaful. Buat masa ni kami memang expert dalam takaful takaful general. Takaful general ni apa, kalau macam bila dengar balik jangan ingat bila fikir takaful kan takut, tapi sebenarnya bagi saya lah kita ada dua kategori lah, kategori manusia lah, kategori masyarakat kita, yang berduit, yang tak berduit. Tapi sebenarnya yang tak berduit memerlukan perlindungan ni. Perlindungan takaful ni cuma bayar macam Tuan Haziq cakap apa Zid? Low commitment annually. Maksudnya komitmen yang rendah untuk setiap tahun. Maksudnya kita tak payah risau. Contohnya kita bayar setahun sekali dengan very harga dia yang rendah lah, tapi cover basic insya-Allah. Boleh cover kardiak kematian, boleh cover macam-macam. Personal accident lah. Personal accident. Dia adalah personal accident. Yang bagus tu kalau kita as a breadwinner, contohnya suami yang tanggung, yang wife tak kerja kat rumah, anak-anak, tapi fikirlah, ambil lah ini setahun sekali je bayar, tapi perlindungan untuk apa jadi pada kita, at least family members kita akan dapat bantuan yang sewajarnya lah. Okey, alhamdulillah. So jadi itu pengenalan. Alhamdulillah. Nak sini Sutina Mustaqim. Okey. Salam Tina, apa khabar? Ni Tina ni sebenarnya just nak share sikit ya. Saya dulu saya adalah saya lupa nak perkenalkan, saya adalah Puan Jun. Yang sebelah saya adalah Tuan Haziq. Saya punya background, saya memang berkecimpung dalam bidang banking lah, perbankan dah lebih pada 20 tahun. Dan Miss Sutina ni sebenarnya saya punya PA dulu. Okey. Dan kita ada komen lagi pada Cik Rahizam Jebat. Salam Puan Jun dan Tuan Haziq. Okey, jadi dalam kita punya view ni, kita punya live kita ni, kita tak berseorangan sebab dari kita dah buat ni dah yang siri ke 29. Jadi kita telah buatkan banyak pembaik pulih untuk improvekan bahagian terbaik untuk customer kita, yang viewer kita, dan kita pun ada team kita. Sebelum kita nak, sebenarnya kita ucap last lah kan, tapi awal kita ada producer Miss Nani yang akan menggerakkan, yang akan tengokkan apa yang sepatutnya yang kita nak improvekan lagi servis kita. Betul. Dan jaga kita punya live ni lah, sepanjang live ni. Okey, sekarang semua dah ada lagi tak pasal yang pengenalan tu? Dah tak ada kan? Cukup kenal. InsyaAllah. Jadi kita kena istiqamah lah, sebab masa zaman PKP ni apa yang kita nak buat, tapi niat kami untuk perkenalkan bukan saja syarikat kami, syarikat Andalusia Tijarah dan Andalusia Tijarah Exchange, tapi juga anak-anak syarikat di sini, dan juga apakah matlamat ataupun kebaikan kepada customer-customer kat luar yang ramai tak tahu, yang macam sibuk nak. Betul. Kadang zaman sekarang ni orang tak suka membaca kan. Jadi kita bagi apa yang kita tahu dan kita share. Dan kalau ada apa-apa maklumat nak tanya ke, boleh like and comment, tanya. Kalau tak boleh nak masa live ni, kita pun ada, kita ada apa Tuan Haziq, kita ada download dalam kita punya YouTube channel, iaitu Rotex Friend Room ya. Rotex Friend lah. Rotex Friend, kita punya YouTube. Okey, last kita nak baca komen sekejap daripada Linda Ibrahim. Salam Puan Jun dan Tuan Haziq. Waalaikumsalam. Baik, so sekarang ni Tuan Haziq ni memang dia akan bersiaran. Soalnya kita setiap hari kita ada panel kita yang ada hari dia akan bersiaran lah. Contohnya
Hari ni Tuan Haziq pasal motor. Esok hari Selasa kita ada Miss Sarah. Miss Sarah tu memang expert bahagian fire takaful, SME Bizcare. Dan hari Rabu siapa? Hari Rabu, okey, itu adalah macam kalau siapa nak dengar, memang kita pasal money changer, pasal remittance, bukan saja tu pasal pertukaran duit, apa yang kita perlu tahu pasal duit ni, kadang kita tak tahu kan. Lepas tu kita hari Khamis kita ada Miss Nani yang bahagian produk lain, produk PA yang kita bila kita ambil motor takaful ni itu saja, tapi tak cukup. Ada yang perlindungan lain yang akan bagi, yang akan menambahkan kelebihan kita. Betul. Okey, dan hari Jumaat kita santai-santai, kita akan tukar-tukar lah. Jadi setiap minggu kita ada kalau tengok okey, kadang bukan setiap hari kami bersiaran. Maksud saya bukan orang yang sama, tapi panel-panel yang expert dalam produk masing-masing tu memang ada, tapi moderator kita akan tukar-tukar. Okey, jadi Tuan Haziq, sebelum kita nak start ni, Tuan Haziq boleh cerita tak background Tuan Haziq sendiri? Saya kalau daripada mulalah, daripada macam mana yang yang Tuan Haziq ni minat pasal kereta, yang apa yang knowledge, yang pengalaman Tuan Haziq ada. Kalau tak silap pernah buat apa tu dekat buat training dekat BMW. Jadi saya akan sebut sikit saya punya kenapa saya ni bahagian road tax ni kan. Kenapa saya minat sangat sebenarnya. Jadi ramai mesti orang tak tahu kenapa minat kereta ni. Tapi kebanyakan orang selalunya orang kata lelaki memang minat kereta kan. Jadi kalau macam saya sendiri, saya bukannya jenis yang suka ikut orang sebenarnya. Saya kalau boleh minat tu saya datang daripada diri sendiri. Saya tak suka ikut-ikut orang. Jadi orang pelik kalau macam ni sama je lah, maknanya ikut dengan kawan ke apa kan. Tapi kalau ikutkan kawan saya punya circle, semua tak ada yang minat kereta sangat sebenarnya. Terlalu minat. Jadi bila bawa kereta je apa dalam kereta kan, mesti nanti dia orang akan gelakkan saya lah sebab saya akan cakap pasal kereta semualah, selalulah benda tu. Jadi start dia sebenarnya daripada saya ambil lesen sebenarnya. Bila kita ambil lesen kereta kan, mula-mula saya tak minat langsung kereta sebenarnya. Saya minat macam okeylah, cantiklah kereta tu. Macam tu je lah. Tak ada simpan gambar ke, tak ada. Tapi bila kita dah ada lesen kereta, kita dah bawa kereta, lepas tu saya nilai lah kereta tu. Saya macam fikir, memang saya akan fikir macam best tak bawa kereta semua ni kan. Kenapa pentingnya bawa kereta. Itu banyak saya fikir benda tu lah. Lepas tu lama-lama saya kelamaan saya tengok, kereta ni ada perbezaan dia. Bukannya daripada point A to point B je, tapi ada kereta SUV, kereta sedan yang mana kita boleh bawa orang. Kalau kita nak bawa 2 orang je, ada kereta roadster. Jadi benda-benda macam tu memang menarik sebenarnya. Tajuk kereta ataupun orang panggil dunia kereta otomotif ni memang sangat menarik. Jadi saya sejak dari itu memang saya memang orang panggil study tentang kereta ni lah. YouTube lah semualah, banyak video tengok. Lepas tu gambar kereta banyak simpan semua. Sampaikan Tuan Haziq sendiri spend berapa bulan? 6 bulan ya? 4 bulan. Maaf ya. Jadi dalam 4 bulan kat dekat workshop. Jadi apa kita panggil tu technician orang kerja workshop tu. Orang panggil ni mekanik. Jadi mekanik dekat workshop BMW selama jadi workshop BMW, kalau siapa tahu workshop dekat ada sepandan juga, dekat workshop Autodash tu kan. Kalau mungkin ada orang pernah tengok saya kerja kat situ semua kan. Lepas tu tiba-tiba saya kerja kat sini pula. Jadi saya pernah training dekat Autodash sendirilah. Jadi banyak juga saya belajar. Memang daripada tak tahu macam nak betulkan kereta, sekarang saya dah boleh betulkan juga kereta BMW, Mini ke apa. Jadi banyak-banyak kereta boleh betulkan lah, tak ada masalah lah. Setakat orang panggil nak buat oil service tu tak ada masalah benda tu lah kan. Okay, so jadi itu pengalaman sedikit lah tentang Tuan Haziq ni. Kenapa kita panggil dia kepakaran berkereta, daripada nak repair ke, bagi sikit nasihat lah tentang repair apa spare part kan. Lepas tu sekarang menyeluruh mengenai, sebab sekarang ni kan semua yang talent. Kenapa yang talent ni dia lebih cepat adapt dengan yang sekarang punya situation yang online ni. Contohnya nak bagi, kalau macam kita nak buat road tax kan, boleh tak kena office hour kot. Kalau nak buat quotation tak payah, sebab dia memang dekat jari kita je, kita boleh kira quotation on the spot, boleh bagi tahu dah apa yang sepatutnya customer akan dapat. Okey, jadi kita berbalik kepada tajuk kita hari ni. Betul, tajuk kita hari ni. Tajuk kita hari ni adalah ciri-ciri keselamatan kereta anda. Ciri-ciri. Okey, untuk 20 minit pertama lah kami akan ceritakan
ciri-ciri keselamatan kereta anda yang basic yang kita tahu pasal kereta, iaitu kereta kita ada sebiji kereta. Okey, apakah ciri-ciri keselamatan kita perlu tahu pasal kereta kita ini. Jadi mungkin Tuan Haziq boleh mulakan? Okey, kita nak mulakan tapi kita ada sikit ada banyak orang join sebenarnya. Saya memang terkejut juga hari ni banyak juga yang join. Okey, ni kan nak bagi yang selamat datang. Kita bagi penghargaan lah siapa yang bagi masuk. penghargaan siapa yang masuk join live kita ni. Okey, Mai Sarah Mat Syukur. Assalamualaikum Sarah, ni kenal ni. Dan ni saya pun kenal Syah Samsudin. Apa khabar Syah? Lama tak dengar ya. Alia Yunus dan yang ada Kamarul Baharaini. Ni pun saya kenal ni sebab banyak yang join ni, yang viewers ni kawan-kawan saya, sebab saya dulu background kerja bank. Jadi saya ada banyak kontak lah. Jadi sebab tu saya bila awal-awal pagi saya dah wawarkan yang saya akan bersiaran pada hari ini. Jadi minta kalau ada kekurangan daripada kami untuk datang. Ni next team ini ini Big Mama ni, apa khabar? Lama tak dengar kan? Boleh WhatsApp saya. InsyaAllah besar. Okey. Tapi kita ada komen daripada Anis Tiari. Assalamualaikum Puan Jun dan Tuan Haziq. Okey. Lepas tu ada butterfly juga, jangan lupa. Butterfly. Alright. Jadi kita teruskan kita punya ni. Untuk cerita macam saya cakap tadi, basic keselamatan, ciri-ciri keselamatan kereta anda yang kita kena tahu. Okey, kereta kita sebiji tu apakah ciri-ciri yang kita kena tahu, yang kita kena apa tuan cakap tu? Okey, kereta sebiji kot, apa benda yang kita tak tahu. Okey, the first part ni kita akan cerita apa pasal basic yang keselamatan kita perlu tahu, especially untuk ladies driver kan. Lady driver yang tak macam tak tahu macam bawa kereta je kan. Okey, so Tuan Haziq boleh sambung. Jadi kita pergi untuk statistik dulu, untuk kenyataan. Jadi kalau siapa tahu kereta Tesla, tahu kereta Tesla? Tahu juga. Jadi Tesla ni mungkin kat Malaysia ni tak popular sangat lah. Ini bukannya Nikola Tesla sejarah tu, tak. Yang ni adalah brand kereta, company kereta Tesla. Jadi Tesla ni memang tahun 2019 sendiri dia dah betul-betul dalam safety Euro NCAP dia dinilai penilaian sebanyak 94% terbaik. Dia yang terbaik dalam orang panggil dalam crash test lah cakap. Maksudnya safety test dia. Safety test dia. Jadi memang kalau nak ikutkan Volvo ni, Volvo dah malu dah. Kalau ikut Volvo, average kereta dia punya safety punya orang panggil rating dia dalam 76% je. Okey. Yang mana sistem, kalau you tahu sistem AEB, nanti saya sentuh jugalah. Okey. Active emergency braking semua. Jadi yang ni adalah kereta model 3 Tesla sendiri, dia memang antara yang paling selamat. Kalau kita tengok sendiri, tahun ni juga, hujung tahun lepas juga sebenarnya, Disember 2019, ada kereta Tesla Model X. Tesla juga, dia buat SUV yang pertama yang dapat 5 star rating, dan yang the only SUV yang dapat 5 star rating. Tak ada orang panggil, kalau keselamatan 5 star tu SUV tak pernah dapat sebenarnya. Alright, okey. Jadi untuk memang ini adalah kita tunjukkan statistik ni memang sangat dahsyat sebenarnya. Saya nak beritahu yang keselamatan kereta ni sangat penting sebenarnya. So maksudnya setiap kereta tu dia ada unsur-unsur safety dia sendiri kan. Alright, so next. Jadi kalau kita tahu di Malaysia sendiri kita ada orang panggil dari segi kemalangan yang teruk dalam 700 lebih sehari juga. Betul. Jadi itu yang direkodkan kat Malaysia lah. Dan Malaysia juga adalah top 3 negara top yang 3. top 3 yang paling banyak accident di Asia. Alright. Jadi itu bukan accident biasa, dia adalah fatal accident. Maksudnya accident yang sangat serius. Jadi itu sangat merisaukan kita lah. Sebab itulah saya keluarkan topik ni. Memang topik ni sebenarnya dah sebelum ni ada sentuh sikit lah, tapi sekarang ni kita jadikan kita jadikan main topik. Jadi untuk topik hari ni, macam mana kita sendiri nak nak jaga keselamatan kereta kita, keselamatan diri. Jadi yang pertama kita ada bahagikan kepada 3 lah. Jadi yang pertama adalah pemanduan kita sendiri. Okey. Jadi kalau maksudnya macam mana cara kalau kita bawa kereta tu, macam mana kita nak memandu. Betul lah. Ciri-ciri keselamatan kereta tu adalah ciri-ciri yang pertama adalah ciri-ciri keselamatan kepada anda sendiri, tuan-puan viewer sendiri, macam mana bawa kereta. Jadi kalau kita bawa kereta yang orang panggil tak selamat kan, kat Malaysia ni selalu kita bawa Malaysia lah, biasalah orang bawa kereta memang tak ikut orang panggil, tak ikut peraturan sangat. Jadi macam reckless juga. Ada yang orang panggil traffic light pun langgar kan.
setengah orang panggil Nak cepat lah. nak cepat semua. Lepas tu dah ujung-ujung hijau pun kita pergi keluar juga, betul. oren pun kita pergi keluar juga. Jadi itu kalau kita tengok macam kita tak pernah kena pun kan. Kita lepas tak kena accident. Tapi kalau kita statistik sendiri dalam itulah 700 lebih. Itu antara faktor-faktor kemalangan yang terjadi disebabkan yang langgar traffic light. Salah satu berada dia punya data lah. Betul lah. Jadi kalau kita tahu sendiri bawa 100 km per hour ni kan, drive ni, kalau kita langgar dekat dead stop orang panggil, dekat dinding, memang orang panggil kematian lah. Saya cakap accident yang akan melibatkan kematian, memang fatal lah. Jadi kalau kita sebut 80 km pula kan, itu dalam cedera parah juga. Cedera parah, bukan cedera yang kita boleh bangun tak. Cedera yang mungkin kita tak sedar, lepas tu mungkin tangan TPD kita patah lah, boleh mengakibatkan TPD juga kan. Betul. Jadi kita average berapa kita bawa selalu? Average kita bawa okay, kalau kadang kita tengok speed limit kan. Betul. Dia kata 80, ada yang 60 pun kawasan-kawasan kampung kan. Betul lah. Ataupun dekat mana tu? Dekat highway. Jadi kalau NPE pun kita tahu 60 km dia tulis speed limit, tapi jalan tu jauh sangat, jadi kita bawa agak tinggi juga kalau siapa yang tahu lah benda tu. Jadi average kita, kalau saya boleh cakapkan, dalam 80 ke 85 km per hour sejam juga, kilometer sejam. So maksudnya macam Tuan Aziz cakap tadi, kalau 80 km per hour ni kalau kita bawa, bayangkan kita langgar dinding yang tak bergerak tu, dia boleh efek apa? Boleh jadi TPD. Betul. Jadi kereta sendiri, kereta pun dah macam dinding juga, memang kuat juga. Kalau kita langgar pun memang orang panggil severe juga, memang dahsyat juga sebenarnya kita punya accident tu. Jadi maksudnya kalau untuk keselamatan diri sendiri ni, nak drive kereta tu ikut speed limit yang dibenarkan ke? Tapi adalah, maksudnya ikut speed limit dibenarkan, tapi tengok kita ada 3 lane. Betul. Lane mana kita nak bawa kan? Yang penting kita jangan rapat dengan kereta. Yang penting dalam accident ni jangan bertembung je sebenarnya. Kalau kita bertembung, kita rapat, itu yang sangat bahaya sebenarnya. Sebab kita tak libatkan satu nyawa, kita libatkan banyak nyawa juga. Sebab tu jarak satu kenderaan dengan kenderaan tu kalau boleh lah yang ideal punya jarak kan. Betul lah. Kalau kita ambil exam. Jadi kita ambil exam kita tahu macam mana. Cuma kat Malaysia ni bila lane kanan bawa cocok je kerja. Jadi kita kena ubah benda tu. Itu adalah ciri keselamatan yang pertama adalah keselamatan diri sendiri. Kita yang boleh membuatkan jalan raya tu selamat. Okey. So dah cerita pasal satu ciri-ciri keselamatan yang mesti ada pada diri kita sendiri sebagai driver. Okey, jadi kita nak alukan new viewers. Kita ada Carlos Jo. Ni apa khabar Jo? Sihat kan? Okey, ni kita ada Isnia. Kita ada Darshan Singh. Okey, alhamdulillah. So please keep in touch with me sebab I dah memang dah lama tak dalam banking industry, tapi saya lebihkan kepada takaful, money changer, remittance, apa-apa saja nak berkenaan macam biasa, macam dulu, walaupun tak ada dalam banking, tapi benda tu kesinambungan tu masih ada, dia masih berkaitan rapat. Jadi kalau nak keep in touch dengan Puan Jun sendiri kan, boleh je visit Rotax Friend punya page tu, like, share semua kan, follow. Lepas tu bagi ramai orang lagi tahu. Jadi banyak yang kawan-kawan Puan Jun mungkin yang tak ada, yang tak tahu sebenarnya. Puan Jun buat apa sekarang? Buat apa sekarang? Selalu tanyalah, saya cakap lah. Kita di office pun tiba ada yang call, lepas tu akan tanya benda sama lah. Jadi kita sama balik lah kita punya ni. Jadi itu yang pertama, kita tahu. Maksudnya average kita drive lah, average speed limit kita untuk bawa alright. Sebenarnya tak salah juga sebenarnya. Kalau kita bawa kereta, kita nak bawa macam racing juga. Yang penting jangan ada orang. Lepas tu jangan ada orang kat dalam kereta ke atau macam mana? Luar dalam semua tak kisah. Tapi tak boleh tu Tuan Aziz. Kalau seorang-seorang pun macam Tuan Aziz ni yang ada nanti bawa kereta dengan pasang lagu dia, lepas tu dah syok sendiri, tu tak boleh. Kena pentingkan, maksudnya keselamatan. Yang penting kita bawa dengan cermat. Sekeliling. Betul. Cara dia adalah kita kena tengok orang sekeliling lah yang penting. Bagi signal kalau kita tekan lane tu. Kalau kita kalau tak ada orang tak kisah tak bagi signal pun. Kalau kita nak tekan lane, tapi kalau ada orang bagi signal je. Sebab macam kat KL ni kan, kalau bawa kereta kat KL ni memang banyak motor dia laju. Bila nak tukar lane tu memang paling susah sekali lah. Sebab kena tahu bila kita jangan main tukar je, sebab kesan kita nampak motor kat belakang. Dia jauh tapi dia boleh datang sekejap je dah boleh jadikan accident lah. Jadi kita pergi yang second lah. Okey, yang second dia adalah ini adalah ciri-ciri keselamatan pada kereta. Kalau tadi keselamatan kereta tu untuk diri sendiri. Dia orang panggil dia akan selamat sebab kita sendiri yang bawa dengan selamat. Yang ni adalah kereta tu sendiri. Yang mana industri, factory sendiri buat kereta tu selamat. Jadi kita tahu kalau kereta yang selamat ni, apa yang top, yang paling selamat?
kalau siapa tahu. Oh, macam Tuan Aziz share tadi, statistik mengatakan kereta yang paling safety car yang selamat dah tested pun kan. Dia punya reputasi dia berapa tadi? 94% 94% dia punya safety dia. Betul. Iaitu kereta Tesla. Tesla sendiri. Okey. Lepas tu Tesla tu adalah nombor satu lah. Kalau satu. lepas tu ini yang famous kat Malaysia. Kalau kita kata kereta selamat, kita tahu kereta apa. Ini yang zaman lamanya style lah. Okey, kalau kat Malaysia. Kalau kat Malaysia ni kereta apa yang kita rasa kita bawa tu selamat? Kereta Volvo lah. Okey, Volvo memang Betul lah. Kalau siapa sebut Volvo dia je, selamat dari segi apa tu? dia dari segi orang panggil, kalau accident pun body dia memang tak Kuat. kuat semua kan. Dia jaga pemandu di dalam. Lepas tu kalau ada apa-apa nak hampir orang panggil near collision, dia akan brakekan untuk kita semua. Okey. Lepas tu mungkin kita tukar lane departure semua. Nanti saya akan sebut juga saya ni. Saya akan sebut lah. Alright. Jadi yang ketiga, kalau kita yang paling selamat, kita bagi fact sikit lah kan. Smart. Kereta smart. Ya, kereta smart. Kereta, siapa tahu kereta smart itu adalah kereta anak syarikat Mercedes sendiri. Jadi Mercedes ada buat kereta yang paling selamat jugalah time dululah kan. Kereta kat kecil. Malaysia pun dah ada kan. Kat Malaysia ada banyak juga orang pakai lah. Kereta smart. Sajalah kita nak saja macam viewers ada kereta smart ni, tapi memang viewers ada tahu berapa kot dia punya price range dia kan. Sajalah just nak macam dah tahu boleh buat impian kita kan, bajet kita. Jadi kalau macam kereta smart ni, kalau ikutkan kat Malaysia ni tak banyak yang baru, tapi yang lama ni mungkin dalam 100 lebih berdapat, atau bawah 100 pun dapat sebenarnya. Ada satu smart roadster. Okey. So apa yang menyebabkan kereta smart ni bagus? Yang dia safety dia? Jadi kalau saya nak sebut juga dia punya so safety kemudian kita sebut nanti. Okey. So jadi kita akan start dengan satu-satu. Okey. Kan kenapa kereta tu selamat kan? Jadi kita start dulu dengan komen dulu. Okey. Jadi kita ada komen daripada Anis Fiaris. Okey. So Miss Anis ada tanya soalan. Okey Tuan Aziz. Macam mana kalau kita bawa kereta ni dah berhati-hati? Okey. Tapi orang lain yang pandu laju ni, yang especially kita ni sebagai perempuan, kita buat merhati, tapi memang nampak pun dekat jalan tu. Sebab kadang ni saya punya pendapat untuk elakkan benda ni, contohnya kalau kita pergi kat lane laju tu, lane belah kanan paling laju, so kita bukan pemanduan macam tu, berbaik ada macam ada orang cocok kat belakang tu, kita ubah lane lah. Betul lah. Itu cara betul. Itu macam saya sendiri bawa kereta pun memang orang panggil everyday lah. Saya tak tahu siapa driver ni. Memang 2-3 kereta juga yang kita bawa daripada Shah Alam ke KL, yang mana keluar je Subang Jaya. Saya beritahu terus lah, keluar je Subang Jaya, orang ni bila bawa kereta tu, kita bawa lane tengah je, tapi dia ada je daripada mana daripada lane kiri tu dia akan terus dekat-dekat dengan kita, lepas tu dia pergi ke kanan. Jadi itu yang bahaya. Jadi apa yang saya buat adalah saya akan ke kiri sikit. Tapi pastikan kat sana tak ada kereta lah belah kiri tu. Saya ke kiri sikit dan saya akan bagi dia lalu. Sebab kan kalau dia tak, orang panggil tak tepat dia punya agak dia tu, jadi dia akan menyebabkan accident kepada kita kan. Kepada kita. Jadi apa yang penting, kalau kita nampak orang celok tu, kita elak dulu. Ataupun kita bawa slow terus. Kita pergi lane kiri, kita break dulu, bagi orang tu lalu dulu, bagi dia langgar orang lain dulu. Jadi jangan kita yang kena langgar lah. So harap Miss Cik Anis kan betul dapat penerangan ni. Maksudnya kalau ada kereta laju yang bawa tu, kita jangan ikut cakap ni lah, kita pilih apa pilihan kita. Betul. Okey, so maksud kita sampai 11.30. Saya tak rasa kalau tapi sekejap je lah benda ni. Okey. Jadi kita ada tadi sebut Volvo, Smart, Tesla kan. Okey. Lepas tu kita kat Malaysia kita ada banyak kereta yang sebenarnya kalau ikutkan lepas ASEAN NCAP lah kita cakap kan, orang mesti bangga. Maksudnya apa tu dalam lepas ASEAN NCAP tu? Maksud dia apa? Crash test dia untuk ASEAN punya standard. Tadi kita ada Euro punya, Tesla lepas lah. So now kita ada yang test untuk ASEAN punya lah. Jadi kalau untuk ASEAN NCAP ni, dia yang mana dia test sampai 40 km ke 60 km sejam sahaja. Okey. Jadi saya senang cakap, mana ada ke orang bawa 40 km dah sekarang? Ya, tak ada kan. Jadi kalau kita tengok sendiri, dia bagi 5 star, 4 star sebab kau boleh 40 km. Yang mana saya beritahu tadi, yang Volvo Smart dengan Tesla ni, dia bawa range dia 100 ke atas, 100 km ke atas, dan dia dapat orang panggil 5 ranking yang bagus, 4 or 5 star lah. Jadi saya nak tunjukkan kebanyakan kereta di Malaysia ni, kita memang 100 km, memang kalau 40 km pun kita tengok memang kemit teruk juga tau.
Tapi kalau 80-100 ni macam mana? Double Jadi lah dia kita punya. kena jaga benda tu lah. Okey. Lepas tu kita ada orang panggil Tesla sendiri. Kenapa orang kata Tesla ni nombor pertama? Kita sebut lah kenapa Tesla ni yang paling selamat. Jadi kita simple dia adalah kereta yang tak akan susah nak terbalik sebabkan bateri dia dekat bawah. Jadi berat dia kat bawah lah. Apa-apa jadi pun dia akan stay orang panggil upright juga. Lepas Jarang tu kita nampak kan? jarang kita nampak. Memang Lepas tak tu ada pun lah. Sebab yang selalunya kereta kat Malaysia ni memang selalu terjadi. berpusing lah, terbalik semua. Terbalik tu memang banyak lah. Dekat highway kan nampak tiba kereta tu terbalik kan. Jadi- nak sekat selekoh tu kan. Jadi Tesla sendiri design dia adalah design cermin, based on cermin. Banyak cermin. Kita tahu dia ada cermin depan, belakang, kiri, kanan. Lepas tu ada cermin atas juga. Cermin atas dia bukan macam kecil-kecil kita tahu sunroof orang buat tu. Dia cermin besar, orang panggil moonroof juga. Jadi cermin tu kalau kita langgar, cermin tu sangat kuat yang dia susah nak orang panggil nak hancurkan body kereta tu sendiri. Jadi itu antara faktor kenapa Tesla nombor 1 lah. Lepas tu kalau kita tahu, kita sebut tentang Volvo. Volvo ni selamat macam saya sebut tadi lah. Banyak safety system dia ada semualah. Tak ada masalah. Lepas tu chassis dia pun memang kuat lah. Kita tahu benda tu. Jadi dah cerita pasal ni dah. Dah cerita pasal yang nombor 1, pasal keselamatan diri kita Betul. sendiri. Lepas tu kedua keselamatan kereta. Tapi kan Tuan Aziz, yang kereta ni macam dekat Tesla tu, boleh tak apa kereta yang macam rakyat Malaysia yang selalu pakai, yang mengatakan safety car untuk rakyat Malaysia ni, lebih kurang lah macam tu. Kalau kita nak sebut sekali, macam smart pun ada juga kat Malaysia kan. Tapi ni yang biasa, betul. orang pakai macam kita ada kereta tadi, kita ada kereta Myvi, Betul. kita ada Beza, kita ada Toyota, kita ada Honda kan. Jadi memang kita akan sentuh juga benda tu. Okey. Kita akan pergi yang smart ni sebenarnya dia adalah kita ada 3D on safety cell, yang mana chassis dia sendiri yang sangat hebat lah, cabin dia. Okey, so Jadi kita itu adalah top 3 yang mana orang tahu kereta yang paling selamat lah. Jadi kita tahu kat Malaysia macam mana pula kan. okey, Jadi itu yang saya akan sambungkan jugalah untuk di Malaysia. Sebelum tu kita nak welcome viewers kita lah yang menonton. Terima kasih kesudian meluangkan masa bersama kami. Kita ada TKC, Mr. T, apa khabar? Kita ada Omar Aziz, Omar apa khabar? Kita ada Azrul, apa khabar Azrul? Azharuddin, Ida, apa khabar Ida? Kita ada Aina Syafiq, Aina kita panggil kan? Dan kita ada Zurina Razak. Zu, apa khabar? Terima kasih kerana menonton, dan kalau ada apa-apa feedback, kami welcome feedback lah untuk bagi improve masa akan datang. Okey, Tuan Aziz boleh sambung? Lepas tu kalau kita sebut tentang kereta Malaysia tadi kan, yang ramai orang rasa macam kita pula ada apa kan. Okey. Kat Malaysia ni kita negara membangun. Jadi kereta kita pun dah up to standard juga. Contoh macam airbag kan, kita memang ada benda tu. Memang kereta selepas 1990-an tu memang dah ada airbag lah. Lepas tu kita ada ABS kan. Jadi ABS tu apa tu? Itu adalah saja nak terangkan kepada viewers lah. Jadi ABS ni dia tahu dia sebenarnya kalau cakap macam active braking system sebenarnya. Jadi active braking system ni yang mana kalau sensor lah, dia macam sensor. yang ni dia akan sense kalau kita bawa kereta tu, kita punya keadaan tayar tu dia akan jadi skid ataupun dia jadi licin. Yang mana kereta tu daripada tayar tu bergerak, dia jadi tak bergerak, skidding. Jadi kalau siapa pernah pakai kereta yang 2000 kan, tahun 2000 tak ada lagi ABS time tu. Kebanyakan kereta. Jadi bila hujan dia akan slide benda tu. So maksudnya ciri-ciri kalau kita nak memiliki kereta tu, kita mesti pastikan dia ada airbag, dia ada ABS kan. Lepas tu kita ada crumple zone juga. Yang mana kalau kita tengok kereta Tesla sini dia besar dia punya hood depan dia. Okey, Tesla tu biasalah memang dah tahu dah semua dia ada. Kalau kat Malaysia ni kereta apa? Kereta kalau kita Saga. Okey, semua dah ada lah. Crumple zone ni apa dia maksudnya? Crumple zone tu kalau kita tengok, kalau kereta hatchback kita tahu dia punya design dia macam tu kan, tajam depan dia. Depan dia, okey. Dia nampak macam depan belakang tak pasti kan. Tapi kalau macam kereta Saga, contoh kereta Perdana kan, kereta Previa pun dia ada panjang hood dia, petak kat depan tu kan. Jadi itu adalah bukannya sebabkan dia nak suka-suka tak, tapi adalah untuk bagi pengurangan kadar kemalangan yang fatal ataupun yang kurangkanlah yang serius lah. Okey. So jadi lepas tu kita ada sensor jugalah. Sensor tu penting lah kan. Sensor tu memang penting kena ada kat kereta ni. Kalau macam kita beli kereta yang tak ada sensor, baik kita boleh pasang. Contohnya nak reverse parking. Sebab tu paling bahaya sekali, banyak kes kat Malaysia kan, yang reverse parking yang ya Allah
memang jadi banyak kes lah yang terlanggar kan, yang sesiapa, especially budak kecil kita tak nampak macam tu. So reverse parking ni memang penting. Betul. Itu kalau ikutkan basic kan di Malaysia, basic je kena ada itu kat je. kereta. Yang keselamatan yang penting dekat kereta. Ramai yang tak tahu sebenarnya kan. Okey. Jadi itu adalah keselamatan yang ciri-ciri keselamatan yang ada pada kereta. Tapi kita ada juga ciri-ciri keselamatan yang tak ada dalam kereta. Mesti orang pening. Apa tu ciri keselamatan yang tak ada dalam kereta? Yang satu tu kita ada differential lock system. Differential lock system ni saya tahu ni dia lebih kepada ABS juga sebenarnya. Oh, ABS. Okey. So kita Tuan Aziz, boleh kita jawab soalan satu? Betul. Okey, daripada Encik Rahizam Jebat. Soalan dia, Tuan Aziz, saya nak tanya macam mana nak tingkatkan ciri-ciri keselamatan kereta yang berharga sederhana? Sebab kereta yang Tuan Aziz share tu memang berharga tinggi dan mewah. Memang selamat lah orang kata. Betul tak? Itu macam soalan saya tadi lah tu. Kereta tahun lepas atau tahun ni pun 2019 ke 2020 ni pun kan, kita dah masuk 2020 ni, kereta yang ada di Malaysia ni contoh macam Myvi, Arus ke ataupun banyak kereta lah, dah ada ciri-ciri keselamatan tu. Maksudnya bila kita beli kereta ni semua, kita kena pasti yang basic, yang ciri-ciri keselamatan tu kena ada kat kereta kita. Sebab ramai yang tak tahu, beli je dia tak tahu spesifikasi dia, spek. Kita sebagai perempuan kan, tapi sekarang ni kita kena tahu jugalah apa spek yang ada kat kereta tu. Okey, kalau spek ni dealer tu cakap okey, spek ni apa, tapi apa kebaikan untuk kita, apa yang kita boleh guna. Jadi kita kena lebih pada teliti bila kita beli kereta. Bukan orang kata kita ni cerewet, tapi bila kita beli kita tahu, kita akan rasa selesa untuk buat kereta, lebih confident untuk buat kereta tu. Sebab kita tahu ciri ni terlindung kan. Jadi macam tu kereta baru adalah, kereta lama macam mana pula? Kereta lama. Kita kat Malaysia pun banyak orang di Malaysia banyak pasang sensor sendiri, backup kamera sendiri. Jadi saya tabik juga kat Malaysia sebabkan dia orang pentingkan benda tu juga, safety yang ada pada dalam kereta tu. Tapi diri sendiri tu kena bawa dengan elok jugalah. Ya, betul. Okey. Jadi untuk yang luar kereta pula, apa ni yang tak ada dalam kereta kan orang cakap kan. Mungkin Puan Jum boleh sambung juga. Okey, sekarang tadi kan viewers, Tuan Aziz dah cerita dah pasal yang kereta kita, bila kita sebiji kereta kita tu physically apa yang kena ada, yang basic je. Kita mesti start pada diri kita sendiri, cara pemanduan kita lah. Kalau kita ada yang ciri-ciri keselamatan lain tapi kita bawa pun tak berhemah pun tak boleh guna juga. Okey. Selain pada tu kan Tuan Haziq, dia ciri-ciri tambahan yang perlu ada kepada kereta. Biasalah kita akan masuk topik ni, iaitu kereta semua dah cantik, tapi perlindungan apa yang ada kat kereta. Sebab kebanyakan customer saya pun nak bagi, saya terpanggil untuk share topik ni. Sebab kebanyakan bila kita nak ambil takaful perlindungan untuk kereta ni, kebanyakan dia akan tengok harga. Tapi sebenarnya kita kena educate diri kita. Sebenarnya kita itu bukan berkenaan harga, dia adalah berkenaan apa yang kita bayar, apa perlindungan kita dapat. Okey, jadi untuk yang saya cerita, ada satu artikel yang saya baca daripada Autofile California. Dia yang ditulis oleh Mr. Gary Malo pada 17 April 2020. Okey, scene ni maksudnya masa bila jadi PKP COVID-19 kan. Jadi banyak kereta yang tak bergerak. Jadi untuk save, kebanyakan yang orang fikir okey kita boleh save melalui, kalau tak kereta tak bergerak, jadi kita ambil premium. Tapi satu benda yang kita kena fikir, kalau ni saya banyak share lah, kalau betul-betul kata macam kereta kita ada banyak, salah satu kereta tu memang tak bergerak, kita kena ada perlindungan. Sebab dalam artikel ni tulis, okay, it's okay for us kalau tak ambil perlindungan, tapi kita kena pastikan kereta tu berada di garaj yang selamat, yang lock kunci. Kalau contohnya kita tak ambil apa-apa perlindungan, sebab kita kata nak save lah, kita tak bergerak, tapi tahu tak apa yang akan terjadi? Contohnya kecurian, tak ada coverage. Jadi yang kita nak save dalam certain amount tu dah jadi macam cost to us, kena bayar lebih. Jadi untuk masa zaman PKP ni, untuk kereta-kereta macam nak selamatkan, nak save, untuk savekan kita punya takaful perlindungan tu, kita ambil lah third party yang dia cover fire and theft. Jadi third party fire and theft lah kita kena ambil. Itu sangat penting. Kalau kereta, kalau ambil yang kita tak akan offer third party saja. Kita akan offer fire and theft juga. Yang mana harga dia lebih kurang harga sama je kan, tapi coverage kita dapat lebih fire and theft tu. Jadi ramai orang tak tahu. Pastikan bila takaful kita ambil tu, kalau dia kata third party, kena masukkan fire and theft. Okey. Jadi kalau fire and theft ni
orang kata macam penting ke apa kan. Betul, penting. Sangat penting lah saya cakap. Jadi di kawasan tempat saya duduk pun kadang kebakaran pun jadi juga pada kereta. Pernah jadi. Disebabkan oleh saya tak pasti. Saya rasa sebabkan hujan rasanya, sebabkan kena petir. Terbakar kereta tu. Betul. Itu memang kejadian yang saya pun tak sangka kebakaran kereta tu boleh berlaku. Lepas tu kalau macam saya sebut sendiri kereta yang saya pakai kereta berkuasa tinggi sikit, kereta sport lah saya cakap. Kereta sport ni kadar kebakaran dia boleh jadi juga tinggi juga sebenarnya. Jadi itu pun tak selamat juga sebenarnya lah. Betul. Jadi kita ambil coverage sikit dah boleh cover banyak dah. Itu Ini minimum coverage yang kena yang tadi pun kita cerita ciri-ciri keselamatan yang basic, yang ini minimum yang kita kena ada pada kereta kita. Betul. Contohnya kalau customer, kalau macam kita ambil yang third party fire and theft ni, kita ambil je tambah lagi satu yang perlindungan yang kita panggil PA. Kita ada PA passenger, Flexi PA. Ada banyak yang bayar saya rasa tak sampai semurah 22 sen sehari, tapi coverage dia, sebab kita bila kita ambil ni kita fikir okey apa yang cover kita, tapi kita dah tahu apa yang cover. Kita tak nak macam kita ambil kita tak tahu apa coverage kita. Kereta kita dah cantik dah selamat semua, tapi cuma yang perlindungan ni tak ada, sebab kita kena cover perlindungan yang cover ni third party liability. Third party liability ni ramai yang tak tahulah. Tapi untuk kalau ambil third party ni, dia cover third party liability lah. Maksudnya kalau kita terlanggar orang. Tapi kat Malaysia ni jarang terjadi macam orang ramai saja pergi nak suruh kita langgar kita kan. Tapi kalau kat China memang macam tu kan. Betul. Sebab dia tahu ada coverage third party ni, kita tengok kereta dia akan saja suruh langgar macam terjadi macam tu. Jadi untuk kita ada lagi ni viewer nak welcome viewer kita. Kita ada Maisarah Ramli. Assalamualaikum Puan Jun dan Tuan Haziq. Kita ada viewer yang baru. Hana Nani ni kita punya viewer yang tetap jugalah. Maisarah tadi. Salam Tuan Haziq dan Puan Jun. Okey, jadi Tuan Haziq ada love kat situ untuk Puan Jun tu. InsyaAllah. Terima kasih Nani. Okey, sekarang ni kita dah cerita pasal, okey tak? Kau nak tambah lagi yang pasal tu? Apa Tuan Haziq nak tambah lagi? Itu coverage yang saya cakap tu coverage yang basic sahaja. Jadi saya nak Tuan Haziq terangkan, okey, apa coverage lain? Maksudnya kita ada peace of mind, kita bawa kereta kita dah semua terlindung dah. Boleh share? Betul lah. Jadi kalau untuk coverage yang kita ada ni, mungkin ada orang kata tak cukup juga kan. Untuk third party fire and theft ni kan. Betul. Kita nak cerita juga yang mana boleh ambil windscreen juga. Yes, windscreen ni kebanyakan bila ramai yang ambil takaful perlindungan kereta ni, dia cakap tak nak windscreen lah. Tapi saya kat sini kan Tuan Haziq, saya nak share pengalaman saya sendiri. Saya bawa kereta kat Federal Highway. Federal Highway tu lepas Mid Valley, ada satu sekolah Cina. Lepas tu situ ada jenjantas kan, jenjantas. Kat situ saya rasa saya bawa speed saya biasa je. Tapi tiba-tiba agaknya bila jenjantas tu dia macam ada batu-batu kau boleh turun jatuh kat bawah kan. So terkena saya punya kereta, cermin depan tu retak. Okey. Terkejut tu yang cerita yang pengalaman saya bawa kereta lah. So sejak tu bayangkanlah nak betulkan windscreen tu berapa kan, kereta apa kau, adalah mahal jugalah. Jadi nasihat saya tak ada semua tak ada exceptional lah. Kita betul. Apa yang sepatutnya kena ambil kita ambil. Sebab benda ni kadang-kadang ada orang tu setiap tahun dia ambil coverage windscreen kan, dia ambil tapi tahun tu dia tak nak ambil, tiba-tiba tahun tu lah jadi kan. Itu biasa orang panggil malang macam tu. Kalau malang tidak berbau. Bila malang ni jadi kan, bila kita tak ambil benda tu, kita betul. Tak jaga mesti akan jadilah benda tu. Jadi kita ada viewers juga join. Cik Mizi Imperial Asia dengan Assalamualaikum. Mizi, apa khabar Mizi? Semoga selamat bila nak datang kat KL ni. Kita ada viewers Rafiza Ibrahim. Boleh minum-minum satu hari Fiza. Lama sangat tak jumpa. Dan Jo, kalau Jo. Assalamualaikum Kak Jo. Kesalam Jo. Ini memang kalau nak siapa nak beli kereta ke Honda dengan Mr. Jo ni memang servis yang terbaik. Okey. Jadi kita dah sambung. Okey, pasal yang windscreen ni kan Tuan Haziq, saya nak share satu tau. Okey, dia punya tips dia. Kalau kita bawa kereta kan, kenapa orang kata jangan ikut belakang lori? Sebab lori yang bawa pasir tu kan, kalau kita bawa tu, macam mana boleh impact dia kena kita punya kereta tu? Dia batu dia jatuh tu semua. Lepas tu kadang bila dia jatuh tu kena cermin kita lah saya cakap. Ya, betul. Okey, so next kita ada apa?
Jadi kalau nak bagi tahu sendiri, memang kalau itu memang yang tak ada dalam kereta, itu adalah ciri-ciri yang tak ada dalam kereta tapi memang sangat penting. Tapi mungkin kita akan baca sikit komen juga. Ada banyak komen. Banyak orang nak share sebenarnya sebab ramai orang rasa keselamatan kereta tu sangat penting lah. Jadi topik hari ni memang kita buatkan sebab kita rasa benda tu sangat merisaukan. Okey, kita baca soalan ya. Jadi kita ada daripada Cik Anis Fiari. Dia kata, Tuan Razik, kalau saya terlibat kemalangan, apa yang perlu saya lakukan terlebih dahulu? Okey. Jadi kalau kita nak bagi tahu sikit. Sebelum Tuan Razik jawab. Sebabkan sebab kita live ni tak sempat. Kita ada live yang kita sebut tentang macam mana nak claim dengan mudah ni. Yang mana apa cara-cara kita nak settlekan kita punya accident. Kita sebut sikit je, saya sebut. Yang penting keluar ambil gambar, ambil nombor telefon, report polis. Lepas tu call auto assist tu. Okey, yang itu kan Tuan Aziz yang Miss Anis cakap ni. Yang lagi satu ciri-ciri keselamatan kita perlu ada pada kereta kita. Yang ini. Dan nombor. Nombor auto. Jadi nombor ni lah sangat penting benda ni. Jadi dekat kereta pastikan kereta kita ada tampal. Sekarang ni lepas live ni check dekat kereta, Miss Anis check kereta Anis, Miss Anis ada tak? Betul. Cik Anis check dan kereta Cik Anis ada tak yang nombor apa untuk telefon ni? Yang ini paling penting saya rasa daripada jawapan saya lah. Betul. Jadi lepas dah call, lepas tu memang tak ada masalah. Dia akan uruskan semua. Itu je saya beritahu yang sempat. Saya kalau nak tengok 1 jam saya sebenarnya explain benda ni, boleh tengok kat live kita dekat page Rotak Express lah. Okey. Lepas tu kita ada viewers lagi. Okey, sekejap sebelum tu kan saya nak share sikit pengalaman saya ni. Saya pun pernah terjadi accident pada diri saya sendiri. Okey. Jadi memang membantu sangat. Saya terus call auto care number ni, auto assist number ni. Dia buatkan daripada bawa kita pergi buat report polis kat balai polis, hantar kat workshop apa semua, sampaikan suami, my husband lah, dia tak payah nak tunggu kat mana, ambil terus pick up saya dekat workshop. Semua dah siap, dan you boleh siap dalam masa tak sampai 1 hari, setengah hari semua dah settle. Yang penting kita ada, ini dah ciri-ciri keselamatan yang kena ada kat kereta kita, nombor ni. Lepas tu nombor ni pula untuk viewers kat sana kena hati-hati ya, sebab saya tak tahu, kena tengok takaful tu kita ambil dengan company mana. Sebab ada separuh tu dia ambil dengan company lain. Tiba-tiba ada company yang tak bagi tahu benda ni. Jadi untuk kalau kami di sini kami akan bagi benda ni. So maksudnya bila dah renew road tax, so make sure ataupun check sangat kat kereta tu. Oh, ada nombor auto assist ni. Tapi ini yang insurance provider bagi kat kita ke? Betul. Rupanya bukan. Jadi lagi menambahkan masalah kita. Okey, kita jawab satu ni. Kita baca sikit komen lah. Okey, saya baca Okey, daripada Masyarah Ramli, dia kata saya nak share pasal keselamatan beg udara. Beg udara ni sangat penting, kesannya sangat kuat kalau aksiden. Jadi saya selalu nampak ibu bapa yang ada anak kecil letak anak kecil mereka di tempat duduk penumpang depan. Ini adalah sebenarnya kerana anak-anak kecil bawah 12 tahun tak boleh sebenarnya duduk di depan. Jadi apa nasihat yang kita boleh beri pada mereka ni? Kadang takut nak tegur kan. Jadi jugalah. Kalau yang ini memang sebenarnya simple je sebenarnya. Kalau kat Malaysia je kita kena tahu benda ni. Okey. Macam sekarang kita tahu seat belt sendiri, yang mana orang fikir driver je kena pakai, passenger tak perlu pakai. Semua kena pakai. Tapi sebenarnya semua kena pakai. Depan, belakang semua kena pakai. Betul. Sangat penting benda tu. Yang mana kalau siapa pernah tengok iklan dululah. Saya ingat lah masa saya kecil dulu ada iklan TV3 tu, yang mana bila kita bawa kereta, anak duduk kat tengah tu kan. Lepas tu bila break terkena dekat aircon tu kan. Lepas tu habis berjahit muka dia. Saya rasa viewers pun rasa ingat kot. Ingat, saya pun ingat iklan tu. Iklan tu. Jadi memang iklan tu sangat bagi penting, kesan lah. bagi kesan sebab saya tengok masa kecil pun saya rasa pentingnya pakai seat belt ni kan. Jadi kalau orang kata umur yang bawah 12 tahun macam mana pula kan, kalau pakai seat belt dah kan, macam mana nak buat? Jadi cara dia adalah kita, kalau siapa tahu dia panggil children yang chair tu kan, panggil Isofix juga ni chair. Jadi itu kalau kebanyakan kereta dekat Malaysia pun kan, dia ada tempat letak untuk tempat duduk anak kecil ni lah, yang bawah 12 tahun ke apa, yang saiz kecil ni, yang mana kita boleh letak Isofix tu, kerusi tu. Lepas tu dia ada orang panggil seat belt dia tersendiri. Jadi tak adalah yang kalau budak kecil pakai seat belt biasa tu, dia akan boleh keluar je kan. Jadi kalau dia pakai yang saiz dia sendiri, yang kita beli tak mahal pun sebenarnya, macam dia akan pakai, dia akan tahan macam lama-lama lah, sampai bila-bila lah, tak kisahlah benda tu. Jadi itu sangat penting sebenarnya untuk orang panggil
child seat tu sangat penting. Itulah sebab ni maksudnya antara ciri-ciri keselamatan ada kat kereta kita. Betul. Kalau kita bawa kereta kita tu kita kena tengok ciri keselamatan macam mana untuk letakkan baby car seat. Betul. Dia akan tunjuk cara. Lepas tu apa yang boleh tak boleh, Miss Sarah pun boleh check kat kereta tu. Tapi macam saya macam nak tegur parents kan. Jadi nak tegur macam mana kan. Mungkin kalau tegur ni adalah sangat susah jugalah untuk kita nak tegur. Benda ni panggil macam susah juga kat Malaysia ni. Tapi kita ingat kita jaga kita Betul. sayang keluarga kita, sayang anak-anak kita. Jadi kebanyakan parents sekarang pun dah ramai dah. Lepas tu ada jual pun alat lain online. Kita shop online, kita letak anak kita biasakan anak kita daripada kecil letak tempat seat belt kat belakang. Betul. Ada dia punya kursi khas dia. Betul. So jadi kalau kita biasakan anak-anak kita daripada sekarang, insya-Allah masa akan datang dia tak nak duduk depan dah kot. Tapi macam mana duduk kat belakang tu? Misalnya kita kena macam duduk kat belakang tu, kita bagilah entertainment lain untuk dia. Contohnya boleh tengok apa tu, pasang TV ke. Kan? Bagi saya lah kan. Jadi itu sangat penting lah. Kalau nak tegur pun kita mungkin Miss Sarah boleh Cik Miss Sarah sendiri boleh tegur kan. Cara dia adalah belikan terus child seat tu dekat orang tu. Orang tu oh ya ke? Okey lah, dia pasang terus. Confirm lah kalau benda free ni kat Malaysia, benda tu orang ambil punya lah. Jadi itu mungkin salah satu cara dia. Saya tak boleh bagi banyak juga sebenarnya. Jadi kita ada kita ada ni. Kita ada join viewer Laila. Apa khabar Laila? Kita ada Naziza Ilma. Kita ada Hajar Sakinah. Kak Hajar, apa khabar Kak Hajar Sakinah? Nanti saya pergi mark Kak Hajar Betul lah. Jadi ini adalah yang paling penting jugalah. Jadi ada kru kita bagi cadangan juga sebenarnya. Betul lah. Jawapan. Jadi child lock sendiri kan. Jadi child lock tu sangat penting. Sebabkan apa? Sebabkan budak kecil ni suka pegang macam-macam lah dalam kereta tu. Passenger belakang kan. Betul Tiba-tiba kita bawa kereta kat depan, tiba-tiba anak-anak kita kat belakang, buka. Dah hilang dah kan. Mungkin apa yang ada viral juga benda tu kan. Jadi sangat penting dekat pintu kita tu kat tepi tu kan. Semua orang tahu lah benda tu lah. Child lock tu tekan je masuk dalam, lepas tu dah tak ada masalah dah benda tu. Sebab yang susah child lock tu sebab bila daripada luar nak masuk kan. Luar nak masuk okey. Yang daripada luar, daripada dalam tu. Tak boleh. Okey silap. Dalam pun tak guna, anak semua dah besar kan. Itu namanya adult lock. Itu namanya orang luar lock punya. Itu lain lah. Jadi ini sangat penting lah. Terima kasih juga lah kru kita ni bagi cadangan juga. Itu adalah cadangan kita boleh bagilah. Lepas tu kita ada daripada Miss Anis Fiari, Cik Anis Fiari. Okey Tuan Aziz dan Puan Jun, nanti saya cuba check di cermin kereta saya. Check kat cermin tu. Betul tak? Dia maksud ni nombor kita ambil coverage yang syarikat yang sama sekarang ke atau yang 2-3 tahun lepas ke kan, kita tak tahu. Betul. Nanti takut nanti orang suka cermin, kadang ada suka cermin dia kosong je kan. Ya, betul. Jangan buat macam tu. Letakkan benda tu, sangat penting. Yang penting, benda-benda yang penting. Betul. Okey, jadi saya nak recap balik untuk yang apa sisi keselamatan kita ada sebab masa tak cukup lah, kita cuma 1 jam. Jadi kita pun tak nak macam viewer kita dengar macam dia pun ada kerja lain juga kan. Jadi jangan risau sebab kita akan upload benda ni dekat kita punya apa tu? Page Watak Friend. Lepas tu kita ada YouTube sekali lah, kita akan upload sekali, kita akan share dekat kita punya FB juga untuk link YouTube tu lah. Okey, jadi saya nak ringkaskan sedikit. Tuan Nasib nak sambung apa lagi tak? Saya rasa cukup. Cukup. Okey. Nombor 1 ciri keselamatan kereta anda. Nombor 1 terbalik kepada diri kita sendiri. Kalau kereta tu selamat macam mana pun tapi kita yang bawa tak selamat, dia jadi tak selamat juga. Betul. Lepas tu nombor 2 kita kena check balik kereta kita ada tak basic-basic yang kita cerita tadi. Contoh dia yang basic je Tuan Aziz, apa tadi? Yang basic tadi ABS, airbag. ABS, airbag. Lepas tu kita ada sensor. Lepas tu yang penting kita ada inilah nombor untuk kita call ni kalau emergency. Bukannya macam Tuan Zik pernah cakap telefon bapak kita ke orang lain ke yang tak tahu kan. Macam kita lagi membuat orang rasa macam susah hati kan. Betul. Okey lagi. Dan yang semua kereta kita dah macam Tuan Zik share lah tadi pasal Tesla semua tu. Tapi kalau nak ikut kat Malaysia sebenarnya tak payah memerlukan kereta yang high spec macam tu pun. Apa kereta yang biasa pun macam Tuan Zik kata kereta yang lama pun tapi kita boleh tambahkan ciri-ciri keselamatan dan kereta kita yang basic. Dan yang semua dah ada, kereta kita dah komplit, semua dah cukup. Yang kita kena ada apa? Takaful, perlindungan pasal kereta yang menyeluruh, yang third party, yang cover apa semua kita kena tahu kan Tuan Aziz? Jadi kita ada lagi viewers komen juga. Tuan Aziz dan Puan Jun, saya nak tanya pasal insurans kereta. Masa kita baru beli kereta, biasanya company kereta tu akan provide insurans kan? Sekiranya saya nak ambil insurans dengan Anissa Sejarah dan tak nak ambil company kereta tu, boleh tak?
boleh je. Selalu bank ni bila kita dah beli tu dia dah sediakan dah. Sebab dia dah ada, macam saya pun dulu setiap kali beli kereta pertama memang dia kata tak boleh kena ambil. Tapi sebenarnya kita sebagai hak kita, kita boleh pilih kat mana yang kita nak ambil. Betul. Sebab apa? Yang penting yang sebenarnya selesa lah, lepas tu urusan. Yang penting senang benda tu. Jadi kalau saya sendiri sebutlah dekat bank sendiri tu memang bahaya juga ambil benda tu sebab dia bukannya bank je, mana-mana car dealer ke semua car dia ada dealership sendiri semua, punya. tak ada yang proper. Yang proper adalah ambil dengan agensi sendiri, takaful agensi sendiri memang sangat bagus lah. Ataupun dengan kita sendiri, kita pun takaful agensi juga, boleh ambil yang kita tu, tak ada masalah. Yang bezanya sebab kami takaful agensi, kami ada office. Contohnya kalau Tuan Aziz tak ada ke, office ni ada. Jadi kita ada sentiasa kesenambungan orang yang kita boleh berurusan. Betul lah, tak adalah kalau nanti kalau orang kata tu panggil ejen lari tu, jadi kita tak nak benda tu berlaku, kita buat benda ni betul-betul agensi, ada kedai, tak ada masalah. Okey, jadi kita nak berhenti dulu ke apa? Tuan Aziz last lah nak cakap apa-apa. Saya last rasa itu saja. Yang tips kan. Okey, jadi sebelum Tuan Aziz fikir dulu apa Tuan Aziz nak cakap, mungkin ada nak cakap pantun ke apa kan, saya nak cerita sikit. Okey, sekarang ni untuk kawan-kawan saya di luar sana, aktiviti yang saya buat setiap hari dengan squad high tea kami ni adalah live setiap hari 11 sampai pukul 12, iaitu Isnin hingga Jumaat, yang akan disiaran. Yang akan disiarkan atau yang jaga ni semua tu dah pakar-pakar masing-masing dalam produk masing-masing, iaitu yang kita dah terangkan tadi. Kita ada fire takaful, kita ada PA, kita ada trip care, yang maksudnya trip care tu adalah takaful perjalanan, tak semestinya luar negara. Sekarang tak boleh luar negara kan, kat dalam negara nak balik kampung pun sebenarnya kena ambil coverage yang bukan untuk diri kita tapi untuk boleh cover semua. Betul. Okey, yang itu dah. Dan lagi bukan tu saja, sebab memandangkan masa singkat untuk 1 jam. Lepas tu Tuan Haziq ni siaran dia setiap hari Isnin saja. Jadi untuk peminat-peminat kereta yang nak tahu sejarah kereta, apa yang patut semua tu, Tuan Haziq akan bersiaran setiap hari daripada studio A. Daripada pukul 5.30 sampai 6.30. Memang boleh ambil masa untuk dengar, sebab kita pun tahu sebenarnya ada kereta macam ni. Jadi masa akan datang, kalau kita nak beli apa-apa kereta pun kita ada ciri-ciri apa yang kita nak, sebab Tuan Haziq dah share dah. Betul lah. Tak perlu pun tengok video tu sejam macam tu, tak. Boleh dengar macam podcast je, tak masalah benda tu. Kita akan orang panggil sembang dengan jelas lah. Lepas tu ni bukan serius sangat. Yang ni memang santai-santai insya-Allah. Jadi saya sebelum mengundur diri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada viewers, kawan-kawan saya yang lama. Memang rindu sangat pada korang semua. Minggu ni adalah turn saya untuk bersiaran daripada Isnin sampai Jumaat bersama dengan panel-panel yang lain daripada squad high tea saya yang lain. Jadi boleh luangkan masa 11 sampai pukul 12. Jadi saya alukan kalau ada apa-apa feedback, boleh PM saya, DM tepi saya ke WhatsApp saya, bagi tahu okey Jun ini tak okey lah apa semua, bagi saya welcome the feedback. Dan terima kasihnya banyak, dan segala kekurangan kami pun minta maaf ya. Ada disclaimer nak buat, yang apa kami cerita ni adalah untuk yang sharing apa yang kami tahu. Tapi kalau yang betul-betul punya, yang betul ke tak, bila tengok polisi tu ada keluar lah benda apa yang sepatutnya ada tak ada, kena baca kitanya polisi. Dan apa yang baik tu datang daripada Allah SWT, dan buruk tu dari kami sendiri. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada dimurahkan rezeki, ada kesempatan, esok kami bersiaran seperti biasa pukul 11 hingga 12 tengah hari. Terima kasih. Terima kasih. Makan lagi sebelah pagi-pagi. So, okay.